Paparan dari negeri di bawah bayu, penetapan harga lantai belian padi di Sabah dan Sarawak akan meningkatkan pendapatan para pesawah. Laporannya terus saja bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik Sahih, penetapan harga lantai belian padi kepada RM1,300 per tan metrik di Sabah dan Sarawak yang berkuat kuasa hari ini dijangka akan meningkatkan pendapatan para pesawah di kedua-dua negeri terlibat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Ata Joseph Kurup berkata, langkah itu bagi menyelaras harga lantai belian padi daripada RM900 kepada RM1,300 selaras dengan harga lantai belian padi di Semenanjung. Berdasarkan unjuran Bahagian Pembangunan Industri Padi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, penetapan ini dapat meningkatkan pendapatan kasar pesawah di Sabah kepada 50% setahun daripada RM6,681 setahun per hektar kepada RM10,375 setahun per hektar. Berdasarkan daripada data Lembaga Pertubuhan Peladang, di Sabah kita mempunyai kurang lebih 32,000 pesawat padi dan daripada jumlah itu seramai 17,298 pesawat padi bukan padi huma akan menerima manfaat ini dengan peningkatan pendapatan seiring dengan harga lantai belian padi yang baru. Datuk Ata menyifatkan langkah penyeragaman harga minimum di Sabah, Sarawak dan Semenanjung mampu menyokong industri padi dan beras di negeri terlibat agar kekal mampan dan berdaya saing selaras hasrat KPKM untuk meningkatkan pengeluaran beras negara. Jelasnya, penetapan harga lantai belian padi hanya melibatkan beras putih sahaja dan tidak termasuk beras istimewa atau tradisional yang dikeluarkan di Sabah dan Sarawak. Datuk Ata berkata demikian kepada media selepas menyampaikan amanat tahun baharu 2024 kepada agensi KPKM di Sabah. Selain harga lantai belian padi, kerajaan juga menyediakan beberapa insentif input bagi membantu mengurangkan kos pengeluaran padi yang ditanggung oleh para pesawah. Antaranya skim baja padi kerajaan persekutuan, skim insentif pengeluaran padi, skim subsidi baja dan racun padi bukit serta skim subsidi harga padi. Mengenai amanat tahun baharu pula, 4 fokus utama KPKM iaitu industri padi, industri ayam dan telur ayam, industri bawang serta industri nanas bagi memastikan sekuriti makanan negara berada di tahap terbaik. Seramai 2,738 penduduk terjejas perkhidmatan kesihatan susulan kebakaran klinik kesihatan Tangkarason Beluran awal pagi tadi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Exco Kesihatan Negeri Datuk James Ratib berharap tindakan pantas akan diambil bagi menangani masalah tersebut. Selain klinik kesihatan Tangkarason, terdapat 2 lagi klinik iaitu klinik kesihatan Paitan sejauh 29 km dari kampung Tangkarason dan klinik kesihatan Sungai-Sungai sejauh 50 km. Ketika dihubungi di pejabatnya di Kota Kinabalu, Datuk James memberitahu peruntukan khas untuk pembinaan klinik dalam kejadian seumpama bergantung keputusan perbincangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dan Kementerian Kesihatan KKM. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Asid Sana dalam kenyataannya memaklumkan semua perkhidmatan akan dipindahkan sementara ke Dewan Serbaguna Kampung Tangkarason bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan. Dalam kebakaran kira-kira 18 minit pagi tadi, keseluruhan bangunan klinik dan kuartus yang berstruktur kayu, termasuk semua aset dan kelengkapan perubatan serta peralatan telah musnah sepenuhnya. Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sejumlah RM15,000 disumbangkan oleh Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCAT kepada 15 penerima terdiri artis veteran tempatan berumur 60 tahun sebagai tanda penghargaan dan jasa dalam industri seni tanah air. Sejak ditubuhkan pada Jun 2012, YCAT telah membantu 1,900 artis tanah air termasuk di Semenanjung dan Sarawak. Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Parlimen Masri Manjun berharap adanya sumbangan tersebut dapat membela nasib para artis tempatan.
Dalam masa sama, beliau menyeru agar semua artis tempatan Sabah bersatu hati dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan serta perancangan jangka masa panjang iaitu peringkat persaraan untuk jaminan masa hadapan. Saya faham bahawa mereka perlu bantuan daripada kerajaan untuk membela mereka. Tapi dalam masa yang sama, seperti yang saya nyatakan tadi, artis-artis di Sabah ini harus bersatu agar mereka ada satu forum ataupun satu laluan yang semua mereka bersatu suara, satu gerakan, tindakan dan sebagainya dalam usaha untuk membela diri mereka untuk masa hadapan lah gitu. Beliau mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur menyempurnakan majlis sumbangan kepada artis veteran Sabah sempena perayaan Tahun Baru Cina di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi YKAT Datuk DJ Dev berharap agar jasa dan nasib artis veteran akan terus dibela serta karya-karya mereka dihargai setimpal dengan sumbangan mereka dalam dunia seni hiburan tanah air. We have to change the convention. Kita dulu convention, Geneva Convention, the artists, the singers, international artists dapat 80-70% of the royalty. Sini is the other way around. Tetapi itulah kami harap suatu kaedah akan disetujui oleh dua-dua pihak di mana kami semua artis boleh dibela. Antara penerima sumbangan adalah Piton Gunsaga, Peter Dikili, Abu Bakar Elah, Dato' Awang Sahari, Sylvia Batin, Malik Nasir, Louis Chin Yung, Elias Richard Chin dan Juice Jika. Dalam majlis ini, 3 buah rumah kanak-kanak istimewa iaitu Rumah Bakti Harapan, Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASOM dan Persatuan Sindrom Down Kota Kinabalu Sabah turut menerima sumbangan peribadi daripada Datuk DJ Dev, masing-masing berjumlah RM2,000. Seramai 45 kanak-kanak istimewa turut menerima cenderamata dalam majlis sempena sambutan hari lahir ke-76 tahun Datuk DJ Dev. Pengurusan YKAT turut dianggotai pemegang amanah yayasan iaitu Datuk M. Nasir, Datuk Nash, Datuk Yusof Haslam, Datuk Nancy Fu, Datuk S. Kanagarajan, Colin Lionel Edmund, Datuk Andrew Lim Tat Kiong dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Zainuddin. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Sabah JHEKS Sabah terus komited dalam mengukuhkan kapasiti dan keberkesanan pengurusan kesatuan sekerja di negeri ini melalui pelbagai pengajuran program. Antaranya program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS 2024 yang mengandungi 6 kelas terpenting. Program melibatkan latihan dan pendidikan, menjalankan kajian, penulisan ilmiah, pembelian peralatan teknologi maklumat dan komunikasi, pembangunan e-learning serta insurans kelompok kali pertama. Ketua Pengarah JEKS Malaysia Muhammad Asri Abdul Wahab berkata inisiatif kerajaan persekutuan ini untuk menyokong dan memantapkan pergerakan kesatuan sekerja melalui bantuan kewangan serta mewujudkan platform pendidikan bagi meningkatkan kemahiran pembelajaran secara berterusan. Pertukaran tahun ini adalah 3.3 juta untuk seluruh Malaysia. Tahun lepas hanya 2.6 juta. Jadi peningkatan itu melebihi 50%. Sudah pasti peningkatan itu meningkat. Satuan-satuan yang layak untuk memohon tersebut sudah pasti akan meningkat. Muhammad Asri ditemui media selepas merasmikan kursus pengurusan kesatuan sekerja peringkat negeri Sabah 2024. Tambah beliau, peranan kesatuan sekerja semakin penting dalam menangani cabaran dan peluang dalam arena tenaga kerja melibatkan pelbagai sektor iaitu kerajaan, swasta dan badan berkanun. Dalam pada itu, beliau berharap agar semua peserta kursus dapat memanfaatkan ilmu diperolehi yang mampu menjadi inspirasi kepada perubahan positif di tempat kerja serta komuniti. Lebih 100 orang ahli kesatuan terdiri 35 kesatuan induk di Sabah menyertai kursus ini yang berlangsung sehingga esok. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi, silakan. Baik Rita, terima kasih.